السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atih. Dan kita sampai pada hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه Muslim. Itu ialah nas hadis yang ketujuh. Dan insyaAllah kita akan bacakan nas tersebut dan kita sama-sama terjemahkan beserta dengan syarah yang ditulis oleh Imam Syekh Abdullah ibn Muhammad Jordani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Jadi perawi, iaitu sahabat yang bernama Tamim ni, dia dipanggil dengan nama Abi Ruqayyah, bapa kepada Ruqayyah. Jadi dari sudut makna Ruqayyah, dia bermaksud bacaan ataupun sesuatu yang digunakan dalam menolak sihir. Dia berasal daripada Ruqyah ataupun bermakna jampi. Jadi nama perawi ini ialah Tamim. Sahabat ini adalah Tamim bermaksud yang sempurna. Ad-Dari nisbah kepada Abdud Dar. Maksudnya orang yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Salah seorang daripada datuknya. Radhiyallahu anhu. Dan Ruqayyah tadi ialah salah seorang, ialah anak perempuannya. Dan dia tiada anak melainkan salah perempuan itu seorang saja, iaitu Ruqayyah. Jadi sahabat ni memeluk Islam pada tahun ke-7, tahun ke-9 daripada penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia antara sahabat-sahabatnya amat masyhur dan sahabat-sahabatnya amat banyak kelebihannya. Dia berperang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang amat kuat agamanya, bangkit pada waktu malam dan selalu membaca Al-Quran. Dan dalam syarah nyatakan bahawa sesungguhnya dia membaca Al-Quran keseluruhannya 30 juzuk dalam satu rakaat sahaja. Dan kadang-kadang dia membaca satu ayat sahaja daripada seluruh malam. Maksudnya daripada isyak sampailah kepada subuh. Dengan setengah riwayat mengatakan ayat tersebut ialah firman Allah Ta'ala, talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun. Maksudnya wajah-wajah mereka tadi dibakar oleh api neraka, oleh yazbillah, dan mereka tadi mukanya terjebik. Maksudnya habis luruh, luntur segala bibir daripada tempatnya. Jadi disebabkan ayat tadi menakutkan, jadi dia membaca ayat itu satu saja sepanjang malam sehinggalah kepada subuh. Dan dia membeli pakaian dengan harga 1,000 dinar. Maksudnya kalau 1,000 dirham, maksudnya kalau 1,000 dirham pun hari ini lebih kurang 10,000 ringgit. Maksudnya yang dipakai untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu malam. Dan setengah riwayat mengatakan dia memakai pakaian tersebut apabila dia ingin pergi menunaikan solat. Dan dia ada beberapa kelebihan sahabat Tamim ibn Aus ni, antaranya ialah semasa dia tadi datang daripada Palestin. Maksudnya dia datang daripada Palestin, dia asalnya beragama Nasrani. Datang daripada Palestin ke Madinah memeluk agama Islam dan dia membawa pelita-pelita tali dan minyak. Maka dia menggantungkan pelita tersebut di tiang-tiang masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, kamu telah menyinari masjid kami, moga-moga Allah menyinari kamu di dunia dan di akhirat.
Kemudian Nabi berkata, demi Allah, jika aku mempunyai anak perempuan, nescaya aku akan menikahkan anak perempuan tadi dengan kamu. Maka seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, aku mempunyai seorang anak perempuan. Adakah aku menikahkan anak perempuanku dengannya? Maka Nabi berkata, iya. Dan antara kelebihan sahabat Tamim ibn Aus ni, dia antara sahabat yang mencadangkan agar dibuat mimbar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu lagi antara kelebihan sahabat Tamim bin Aus dari ni, dia ialah satu-satunya sahabat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis daripadanya. Maksudnya kita maklum sahabat-sahabat lain mereka yang mengambil hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang Nabi riwayatkan daripada Tamim ibn Aus ni ialah hadis yang berkaitan dengan kisah Dajjal. Kesimpulannya, satu ketika Nabi SAW menghimpunkan manusia, sahabat-sahabatnya, apabila sahabat tadi telah berhimpun dan mereka telah selesai menunaikan solat, maka Nabi berdiri ataupun duduk di atas mimbarnya dalam keadaan Nabi tadi tergelak. Kemudian Nabi berkata, setiap orang duduk di tempatnya. Kemudian Nabi berkata, tidakkah kamu mengetahui mengapakah aku menghimpunkan kamu? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya sajalah yang mengetahui. Jadi Nabi berkata, tidaklah aku himpunkan kamu kerana satu perkara yang kamu ingin ataupun satu perkara yang kamu takuti, tetapi aku himpunkan kamu kerana Tamim Ad-Dari. Maksud Nabi berkata, dia adalah salah seorang yang beragama Nasrani, datang memeluk agama Islam, berbaiat denganku, dan dia menceritakan kepada aku satu hadis yang bertepatan dengan apa yang telah kamu ceritakan kepada kamu tentang Masih Dajjal. Maksud hadas ni, maksudnya Tamim bin Aus, maksud Nabi kata, dia meriwayatkan kepadaku, menceritakan kepadaku bahawa dia tadi menaiki satu kapal laut bersama dengan 30 orang sahabat-sahabatnya daripada Qabilah Lakhm dan Juzam. Kemudian ombak tadi mencampakkan mereka ke satu tempat yang jauh selama sebulan. Dan mereka tadi sampai kepada satu pulau. Apabila mereka sampai kepada pulau tersebut, maka mereka masuk ke dalam pulau tadi, maka mereka bertemu dengan satu binatang yang amat besar yang penuh dengan bulu, sehingga mereka tidak mengetahui di manakah bahagian depan binatang tadi ataupun di manakah belakangnya. Lalu mereka berkata, apakah kamu? Maka binatang tadi berkata, aku ialah jassasah, maksudnya pengintip. Maksudnya dia ialah pengintip perkhabaran untuk disampaikan kepada Dajjal. Maka binatang tadi berkata, wahai kaum, pergilah kepada lelaki ini yang berada di dalam berhala atau tempat gereja ini. Sesungguhnya dia tadi amat tertunggu-tunggu perkhabaran daripada kamu. Jadi Tamim berkata, apabila kami mendengar ada manusia di situ, kami berasa takut. Takut-takut ia tadi sebenarnya ialah syaitan. Jadi kami pun segera pergi melihat. Lalu kami melihat seorang manusia amat besar badannya. Dan dari terikat dengan sangat kuat ikatan dengan rantai besi. Tangannya diikatkan kepada tengkuknya. Dan di antara dua lutut diikat juga dengan besi, dengan rantai besi. Lalu dia kata, siapakah kamu? Dia kata, sesungguhnya kamu akan mengetahui tentang siapakah aku. Cuma Dajjal tadi berkata, siapakah pula kamu? Maka Tamim berkata, kami ialah kalangan manusia dari kalangan bangsa Arab. Kami menaiki satu kapal laut, kemudian ombak telah mencampakkan kami selama sebulan, lalu kami masuk kepada pulau ini. Kami bertemu dengan binatang yang amat banyak bulunya. Lalu binatang tadi berkata, aku ialah jassasah. Kemudian binatang tadi suruh kami datang ke tempat ibadat ini. Maka kami datang kepada kamu dengan bersegera. Jadi sebenarnya apabila Tamim dah menjawab soalan tersebut, maka Dajjal bertanya, ceritakan kepadaku tentang buah kurma yang berada di Baisan. Adakah buah tadi masih lagi berbuah? Jadi di zaman Tamim Ad-Dari, dia berkata sememangnya buah tadi masih lagi berbuah. Kemudian Dajjal berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya akan sampai satu masa buah-buah pokok-pokok kurma yang berada di Baisan tadi akan berhenti daripada menghasilkan buah. Dan sesungguhnya sekarang, maksudnya sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ali Jumaah pada tahun 1965, maksudnya kawasan ladang kurma yang berada di Baisan itu pada tahun 1965 telah berhenti daripada berbuah. Dan jarak, walaupun di sekelilingnya, di tempat-tempat lebih kurang 100 km yang lain, pokok-pokok kurma masih lagi mengeluarkan buahnya. Jadi Baisan tadi dia berada di kawasan Palestin.
dan dia lebih kurang jaraknya 73 kilo daripada bandar Oman. Itu soalan pertama daripada Dajjal. Kemudian dia tanya lagi soalan kedua. Ceritakan tentangku, tentang satu tasik yang bernama tasik Tabariyah. Adakah di dalamnya masih lagi mempunyai air? Maka mereka berkata, ya, masih lagi mempunyai air yang banyak. Kemudian Dajjal berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya akan sampai satu hari airnya akan kering. Dan hari ini sememangnya lah, maksudnya Buhairah Tabariyah tadi airnya masih ada. Walaupun satu ketika dulu air ni pernah turun kepada satu keadaan tertentu, tapi sampai sekarang air ni masih lagi wujud seperti biasa. Soalan ketiga, Dajjal bertanya, ceritakan kepadaku tentang mata air Zuhar. Adakah mata air tersebut masih lagi mempunyai air? Jadi air mata Zuhar ni dia lebih kurang jaraknya 42 km daripada bandar Amman. Dan Zuhar tadi diriwayatkan adalah nama kepada anak perempuan kepada Nabi Adam AS. Maksudnya dia tanya adakah masih lagi mempunyai air. Maka dia kata jawabnya masih lagi ada air. Dan orang masih lagi bercucuk tanam menggunakan mata air tersebut. Kemudian Dajjal bertanya lagi, kabarkan tentangku tentang seorang Nabi yang diutuskan kepada kaum yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis. Adakah Nabi tersebut telah zahir? Maka mereka berkata, dia telah keluar menzahirkan diri di Mekah dan sekarang dia berada di Madinah ataupun Yathrib. Kemudian dia tanya adakah orang Arab memeranginya. Jadi dia kata betul, orang Arab memeranginya. Jadi bagaimanakah Nabi tadi melakukan ataupun membalas perbuatan bangsa Arab tadi? Bahawa sesungguhnya, jadi Tamim berkata sesungguhnya Nabi itu telah berjaya mengalahkan kesemua bangsa-bangsa Arab di sekelilingnya dan bangsa Arab tadi mentaatinya. Kemudian Dajjal berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka mentaati Nabi tersebut adalah lebih baik bagi mereka. Jadi Dajjal berkata, sesungguhnya aku akan memberitahu kepada kamu siapakah daku. Aku ialah Masih Dajjal. Kemudian dalam syarah dinyatakan dia tadi dinamakan dengan Masih. Masih ni maknanya sesuatu yang menyapu. Menyapu. Jadi dia dinamakan sebagai sesuatu yang menyapu tadi kerana dia akan menyapu muka bumi. Maksudnya dia akan meliputi seluruh muka bumi dalam tempoh masa yang akan singkat. Kemudian Dajjal berkata sesungguhnya akan sampai satu masa diizinkan kepada aku untuk khuruj, untuk aku keluar. Dan aku akan keluar dan aku akan berjalan di muka bumi. Tak ada satu kampung pun melainkan aku akan masuk ke dalam kampung tersebut dalam tempoh 40 hari. Kecuali Mekah dan Madinah. Kedua-dua tempat tadi diharamkan ke atasku. Aku tidak boleh masuk. Setiap kali aku ingin masuk kepada Mekah dan Madinah, akan ada malaikat yang datang menghadapku dengan pedang yang terhunus. Dan di atas setiap jalan-jalan kepada Mekah dan Madinah tadi ada malaikat-malaikat yang memeliharanya. Kemudian Nabi SAW di akhir penceritaan tadi, maka Nabi SAW menekan-nekankan kayu baginda, tongkat baginda tadi di atas mimbar. Maka Nabi berkata, ini ialah Taibah. Bandarku ini ialah Taibah. Bandarku ini ialah Taibah. Kemudian Nabi berkata, tidakkah aku telah menyampaikan kepada kamu hadis tersebut? Maka sahabat-sahabat berkata, ya wahai Rasulullah SAW. Jadi itu ialah hadis yang masyhur, maksudnya yang berkaitan dengan sahabat yang bernama Tamim Ibn Aus yang Nabi SAW meriwayatkan daripada beliau. Kemudian Tamim tadi berhijrah ke Madinah. Nah, setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, maka sahabat perawi ini dia berhijrah ke bumi Syam setelah kewafatan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan dia tadi kekal di Baitul Maqdis. Meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah dan dia tadi dikebumikan di kampung yang bernama Jibrin. Jadi dia meriwayatkan 18 hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Tiada satu hadis pun di dalam Bukhari dan Muslim melainkan hadis yang senang kita baca sekarang ni. Okay, jadi sekarang kita masuk kepada nas hadis. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ad-dinu, sesungguhnya agama, an-nasihatu ialah nasihat. Qulna, kami berkata, maksudnya sahabat-sahabat yang mendengar tadi, dia bertanya, wahai Rasulullah SAW, liman, bagi siapakah nasihat tersebut? Wahai Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab, lillahi, tinggal habis akhir hadis tadi. Jadi maksudnya sebelum kita bincang secara terperinci kan apakah yang dinyatakan oleh penulis di dalam syarah ni. Jadi kita akan lihat kepada beberapa persoalan secara ringkas lah. Maksudnya tentang perbahasan nasihat ni. Jadi pertama sekali kita bincang dari segi bahasa. Maksudnya apakah makna nasihat dari segi bahasa. Maksudnya dari segi bahasa, nasihat dia membawa dua makna. Pertama ialah menjahit.
dan kedua ialah membersihkan. Jadi kalau kita kata nasihat tadi dengan makna menjahit, maka seolah-olah orang yang menasihati orang lain tadi, dia aktiviti menjahit ni lah kita menggabungkan dua kain. Kain pertama dengan kain kedua kita jahit. Jadi seolah-olah apabila kita menasihatkan seseorang, kita menggabungkan orang ni dengan kebahagiaannya di akhirat. Jadi itulah aktiviti menjahit tadi, menggabungkan dua perkara. Menggabungkan manusia dengan kebahagiaannya di akhirat. Dan kalau kita rujuk kepada makna yang kedua, maksud nasihat juga dia membawa makna membersihkan. Maksudnya dari kita seolah-olah kita membersihkan orang yang kita nasihat daripada perkara-perkara yang menyakitinya, daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat kepadanya. Jadi itulah daripada segi bahasa, maksudnya itulah makna nasihat. Tapi kalau daripada segi syarak, dari segi syarak, nasihat bermaksud iradatul khairi lil mansuh, keinginan sesuatu kebaikan bagi orang yang dinasihati tadi. Maksud itu, sebagaimana kita maklum dalam Quran, apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi-Nabi dan Rasul, Allah kata Nabi dan Rasul ni yuballighu, menyampaikan perkara yang haram dan perkara yang wajib. Setelah mereka tadi menyampaikan, wa ansahu, kemudian Nabi-Nabi dan Rasul tadi menasihati. Jadi, menyampaikan perkara larangan, menyampaikan tuntutan wajib, itu ialah perkara yang nak difardukan kepada sesuatu manusia. Setelah kita bagi tahu solat tadi wajib, maka kita kena menasihati dia supaya dia tadi mengamalkan solat tersebut. Dan menasihati tadi ialah iradatul khair. Kita inginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihat tadi. Jadi itulah dari segi bahasa. Maksudnya kita menggemarkan seseorang ataupun kita menggalakkan seseorang membuat sesuatu kebaikan dan menjauhkan sesuatu perkara yang dilarang. Itu daripada segi makna, lafaz nasihat dia merujuk kepada menjahit ataupun membersihkan, dan dia membawa makna keinginan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Jadi persoalan kedua yang boleh kita bincangkan daripada lafaz nasihat ni ialah siapakah sebenarnya penasihat ni? Maksudnya apabila Allah kata ad-dinun nasiha, agama ni ialah semata-mata nasihat. Jadi apakah? Maksud dalam satu riwayat lain dia kata Nabi ulang tu 3 kali. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Jadi apabila Nabi kata ad-dinun nasiha, nasihat ni ialah perbuatan. Seperti kita kata pengajaran, seperti kita kata pendidikan. Jadi sesuatu perbuatan dia mesti ada pelakunya. Macam kita kata pembelajaran ataupun pendidikan. Jadi soalan ni siapakah pendidik? Siapakah pengajar? Jadi sama juga apabila kita kata nasihat. Nasihat ni ialah satu perbuatan. Jadi kita kena cari siapakah penasihat tersebut. Siapakah penasihat di dalam agama Islam. Jadi sekarang kita rujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contohnya surah Al-A'raf, ayat 79. Ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Saleh, Nabi Saleh berkata, Ya qawmi, laqad ablaghtukum risalat Rabbi. Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu risalah daripada Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan aku menasihati kamu. Walakin la tuhibbuna nasihin, tapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Jadi sekarang ini kita faham, apabila Nabi kata, ad-dinun nasiha, agama itu ialah nasihat. Jadi siapakah penasihat di dalam agama Islam? Siapakah penasihat yang dinyatakan di dalam Quran? Jadi nas-nas Al-Quran menunjukkan bahawa penasihat di dalam agama Islam ialah Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi maknanya, setiap kaum, mereka wajib mengikut Nabi-Nabi dan Rasul. Dan siapakah Nabi dan Rasul itu di sisi mereka? Nabi-Nabi dan Rasul di sisi mereka ialah an-nasihu, orang yang memberikan nasihat. Jadi untuk kita pada hari ini, apabila Nabi kata ad-dinun nasihah, agama ialah nasihat, maka mestilah setiap daripada kita ni mempunyai penasihat. Siapakah yang menasihat kita? Maka Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu dia berkata, sentiasalah bagi Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia yang menasihati kerana Allah, bagi Allah Taala di kalangan hamba-hambanya. Mereka tadi menasihati hamba-hamba Allah pada hak Allah yang diwajibkan ke atas mereka. Dan mereka tadi menjalankan aktiviti menasihati di muka bumi. Dan siapakah mereka? Ulaika khulafa'ullah fil ard. Mereka ialah khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Jadi daripada kalam Hasan Basri ni,
Maksudnya kita maklum, Quran menyatakan bahawa penasihat ialah Nabi-Nabi dan Rasul. Dan setelah kewafatan Nabi-Nabi dan Rasul tadi, Allah mengekalkan penasihat tersebut sampailah kepada hari ini. Dan mereka tadi ialah khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Jadi, hendaklah kita fahami bahawa agama hanya wujud di dalam diri seseorang apabila ada orang yang menasihatinya. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, kewujudan Nabi tadi ialah menasihati sahabat-sahabat. Jadi kita tengok beberapa hadis yang menceritakan tentang kedudukan nasihat di dalam agama Islam. Maksudnya dalam hadis Nabi berkata, manusia yang paling Allah cintai ialah manusia yang menggemarkan Allah, menjadikan Allah dicintai di kalangan hamba-Nya, dan manusia yang paling dicintai juga ialah manusia yang berjalan di muka bumi dengan nasihat. Dan di dalam hadis yang lain, sahabat Jarir berkata, kami berbaiat dengan Nabi SAW untuk mendirikan solat, untuk menunaikan zakat, dan untuk menasihati setiap orang Islam. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam hadis kursi, perkara yang aku paling sukai seseorang hamba memperhambakan diri kepadaku ialah menasihati kepadaku. Dan dalam tafsir Imam Haqqi dikatakan bahawa sesungguhnya teguran ataupun rotan daripada seseorang yang menasihati penasihat lebih baik daripada kata-kata pujian daripada musuh kamu sendiri. Kemudian sebagai memahamkan lagi perkara nasihat ni, jadi kita rujuk kepada beberapa adab dalam menasihati. Antara inilah yang dinyatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Jurri. Dia berkata, sekiranya kita ingin menasihati orang lain, mestilah bada'a bin nasihati li nafsih. Dia mestilah memulakan nasihat tu untuk dirinya sendiri sebelum dia nak menasihati orang lain. Sebagai contoh, sekian dia tadi dah menunaikan sembahyang, barulah dia mengajak orang lain menunaikan sembahyang dan seumpamanya. Dan dalam kitab Faidul Qadir dinyatakan wajib seseorang tadi menyampaikan nasihat sekalipun dia tahu orang yang dia nasihati tadi mungkin tidak akan mendapat faedah. Maksudnya kewajipan dia ialah menyampaikan nasihat. Sebab itulah tuntutan. Adakah orang tadi mendapat faedah ataupun tak mendapat faedah, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu lagi adab dalam menasihat ialah kita nasihatkan tadi secara berperingkat-peringkat. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ar-Razi berkata, nasihat yang paling awal sekali yang nak kita sampaikan kepada seseorang ialah mengajak mereka berzikir la ilaha illallah. Mengajak mereka tadi menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, seperti mana Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya lain, mereka mendapat kemanfaatan dengan semata-mata mengamalkan ajar Islam. Kemudian dia kata, sekiranya zikir tidak memberi manfaat kepada mereka, maksudnya kita suruh dia berzikir, dia tak mau, maka peringkat kedua, kita nasihatkan kepada mereka supaya berfikir kepada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, berfikir renung kepada dirinya. Kenapa kamu tak nak bersyukur? Kenapa kamu tak nak beribadat? Dan itu peringkat kedua. Sekiranya dia tak boleh juga nak menggunakan akal fikirannya untuk tunduk kepada Allah, peringkat ketiga dia kata atabil wa'idi wa tahdid. Maka kita datangkan janji-janji siksaan ataupun amaran-amaran dan ugutan-ugutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak mau bertaubat, kalau kamu tak mau kembali kepada Allah, kalau kamu tak mau mendekatkan diri, Allah Ta'ala akan timpakan kebinasaan dan seumpamanya. Itu peringkat yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, sekiranya tak memberi manfaat juga, kita menakutkan dia pun tak memberi manfaat, maka Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, a'rada 'anil mu'alajah. Maka pada ketika itu kita pun tinggalkanlah. Maksudnya dah tak boleh nak dirawat lagi. Jadi itu beberapa tingkatan dalam kita tadi menasihatkan manusia. Dan Imam Khushairi juga menyatakan bahawa apabila kita nak menasihatkan ni, kita ada dua perkara. Satu, kita nak menasihatkan perkara yang diperintahkan. Dan satu lagi, kita nak menasihatkan meninggalkan perkara yang dilarang. Jadi sekiranya kita nak menasihatkan dia untuk meninggalkan perkara yang dilarang, maka ini kita kena pastikan dia meninggalkan 100%. Kerana meninggalkan perkara dilarang mungkin untuk diamalkan 100%. Tapi apabila kita nak menasihatkan dia untuk membuat perkara baik, maka perkara baik terlampau banyak. Maka jangan kita paksa dia untuk buat semua perkara baik itu serentak. Maka dia akan tak mampu dan dia akan tinggalkan. Maksudnya kita ada pelbagai sembahyang sunat. Maka kita buatlah sembahyang sunat tadi berperingkat sedikit demi sedikit. Jangan kita terus suruh semua dia buat sembahyang sunat tadi serta-merta. Dan antara adab juga apabila kita ingin menasihati, maka dinyatakan dalam ni ialah at-takrir.
kita selalu ulang. Maksudnya jangan kita nasihat sekali, lepas tu orang tu dah tak mau dengar, lepas tu kita pun bosan ataupun kita tinggalkan. Maksudnya antara itu beza tadi. Kita menyampaikan arahan. Macam Allah kata, aqimus solat. Hendak kamu tadi menunaikan solat. Itu arahan. Ataupun nasihat tadi tu. Hendaklah kita besok tanya lagi, dah sembahyang ke belum? Kan, lusa tanya lagi, dah sembahyang ke belum? Lepas tu tanya lagi, sentiasa diulang. Itu dia panggil nasihat. Jadi kita memerlukan kepada orang yang menyampaikan arahan, dan dalam masa sama orang tu juga menasihati diri kita agar kita tadi menyempurnakan arahan tersebut. Dan salah satu lagi adab dalam kita tadi menasihati manusia ialah at-tabligh dunal jabr. Maksudnya kita tadi hanya beriktikad kita menyampaikan sesuatu arahan daripada Allah, dan kita tadi menyampaikan nasihat daripada Allah tanpa kita tadi niat memaksa sesuatu orang, dan tanpa kita tadi berasa marah sekiranya mereka tadi tidak ingin menerima sesuatu arahan ataupun nasihat yang kita sampaikan. Kerana dia kata dalam ni, dia kata sesungguhnya batu tidak akan menjadi cermin walaupun kamu mengilatkannya. Maksudnya kalau dah orang tadi memang manusia yang degil, kan, maka macam mana kita nak buat pun tak akan berjaya. Dan persoalan seterusnya, apakah tujuan apabila seseorang tadi menasihati seseorang yang lain? Maksud kita mungkin nak menasihati isteri kita, kita mungkin nak menasihati anak kita, atau kita nak menasihati sahabat-sahabat. Jadi soalannya, apakah tujuan nasihat tadi? Adakah tujuan nasihat tadi untuk meramaikan pengikut kita ke? Ataupun menasihati tadi tu untuk menunjukkan kita tadi ilmu kita lebih ke? Ataupun nak menunjukkan kita lebih pandai kepada orang ke? Maka nyatakan dalam tafsir Haqi, tujuan nasihat tadi ialah liyakthura atba'u Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agar pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ramai. Itu tujuannya. Kerana Nabi SAW berkata, aku berbangga dengan kamu, bilangan kamu yang ramai di hadapan semua umat-umat di akhir zaman nanti. Jadi dia nyatakan itulah tujuan. Maksud kita mengajak manusia semayang, mengajak manusia memeluk agama Islam, mengajak manusia mengamalkan agama agar menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meramaikan pengikut Nabi Muhammad yang soleh. Sebagaimana diriwayatkan Rabi'ah Adawiyah, dia semayang dalam masa 24 jam setiap hari alfa raka'atin 1000 raka'at. Dan dia berkata, aku tidak inginkan pahala 1000 raka'at tadi, tetapi aku semayang ni agar menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berbangga di hadapan kesemua nabi-nabi yang lain. Lihatlah kepada satu orang perempuan dari kalangan umatku, inilah amalannya dalam tempoh 1 hari 1 malam. Maksudnya dia semayang dengan 1000 rakaat tadi. Jadi itu ialah niat. Apabila kita ingin menasihati manusia, niat ni ialah kita tadi ingin meramaikan pengikut yang taat dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalan terakhir yang boleh kita bincangkan daripada sudut nasihat ni ialah apakah yang dituntut daripada hadis ni. Maksudnya bila Nabi kata ad-dinun nasihah, agama ialah nasihat, maksud Nabi ikat pengamalan agama diikat dengan nasihat dari tu. Jadi maknanya sekiranya kita ada penasihat, maka barulah kita dipanggil beragama. Tapi sekiranya kita tidak ada penasihat ni, maka kita tadi seolah-olah terlerai daripada agama itu sendiri. Jadi itulah yang nak kita renung kepada diri kita, adakah kita mempunyai penasihat? Maksudnya kita lihat dalam syarikat, dia ada penasihat kewangan, dan kita ada penasihat undang-undang, kita ada penasihat pertubuhan, penasihat syarikat, penasihat syariah di dalam bank dan seumpama ni. Itulah penasihat bagi organisasi, kan? Maksudnya penasihat bagi organisasi ni sampai sekarang masih tidak pupus. Cuma persoalannya, setiap individu diri kita ni, kita tanya siapakah yang menasihati diri kita? Ada tak penasihat yang secara khusus menasihati diri kita? Itulah yang nak Nabi fahamkan. Sekiranya tak ada orang yang menasihati diri kita, maka tiadalah din, agama tadi pada diri kita. Dan yang kedua tu yang nak kita faham adalah kita tadi menerima. Maksudnya setelah kita tadi melantik atau setelah kita tadi menyerahkan diri kita kepada seorang penasihat, kepada seorang guru, kepada seorang pembimbing, dan maka hendaklah kita tadi menerima nasihat tersebut. Dan sesungguhnya menerima nasihat tadi adalah satu perkara yang amat berat ke atas nafsu amarah tadi. Nafsu tadi dia tak suka ditegur, kan? Nafsu tadi dia tak suka diperbetulkan. Maksudnya kesombongan manusia tadi menghalangnya daripada menerima sesuatu nasihat. Dari itu beberapa persoalan yang boleh kita bincangkan tentang lafaz
Ad-dinun nasihah. Sesungguhnya agama itu ialah semata-mata nasihat. Maksudnya agama tadi hanya sempurna sekiranya kamu tadi mempunyai orang yang menasihatkan kamu. Okay, jadi persoalannya yang nak ditanya, maksudnya bila Nabi cakap macam tu, sahabat dia faham. Sahabat tanya, liman ya Rasulullah. Maksudnya nasihat ni kepada siapa? Maksudnya kalau kita kata penasihat kewangan, dia menasihatkan kita daripada sudut kewangan. Maksudnya kalau kita kata penasihat undang-undang, maksudnya dia tadi menasihat kita daripada sudut undang-undang. Jadi sahabat tanya, ini nasihat tentang apa wahai Rasulullah SAW? Yang Nabi kata agama ni perlu kepada penasihat. Jadi sahabat tanya penasihat tentang apa? Maka Nabi SAW menjawab, lillah, penasihat tentang ketuhanan. Itulah yang kita kena renung kepada diri kita. Ada tak orang yang menasihati kita tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya dia nasihatkan kepada kita cara beriman macam ni, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala macam ni, mengikhlaskan kepada Allah macam mana, maksudnya mengkhusyukkan diri kepada Allah, macam mana arahannya, macam mana larangannya, macam mana mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpamanya. Jadi dalam syarah ni dibuat satu kisah yang panjang lah. Macam manakah seseorang tadi tu menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan utamanya. Maksudnya menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala lebih utama daripada segala makhluk dunia lain. Itu salah satu bentuk nasihat ni. Maksudnya salah satu penasihat agama, penasihat ketuhanan ni, dia akan menasihatkan kepada kita supaya menjadikan Allah lebih agung, lebih dicintai, lebih penting daripada segala makhluk yang lain. Jadi dalam kitab Syarah Jawahir Lu'liyah ni dinyatakan satu kisah bahawa 3 orang sahabat ataupun 3 orang adik-beradik mereka pergi berperang. Lalu kerajaan, maksudnya musuh lah, tentera salib tadi menangkap mereka. Jadi kemudian dihadapkan ketiga orang tadi kepada raja. Kemudian raja berkata, aku nak menjadikan kamu tadi pemerintah. Dan aku akan menikahkan kamu dengan anak-anakku. Tapi syaratnya kamu kena masuk kepada agama Nasrani. Itu dia bagi ujian kepada 3 orang yang ditangkap tadi. Jadi ketiga-tiga tadi enggan. Dan apabila enggan mereka tadi masuk ke dalam agama Nasrani, maka dia bawa 3 kendi yang amat besar. Maka dia campak di dalamnya minyak, kemudian dinyalakan api di bawahnya. Kemudian dinyalakan api dan minyak tadi di hadapan mereka 3 hari 3 malam. Dan dalam masa 3 hari 3 malam tadi dia ajak masuklah agama Nasrani, masuklah agama Nasrani. Tapi 3 beradik tadi enggan. Maka dia ambil abangnya paling besar sekali, dicampakkan ke dalam minyak tersebut. Lalu syahid. Kemudian dia ambil yang tengah, dicampakkan juga ke dalam minyak tadi. Kemudian datanglah adik yang paling kecil sekali. Maka Raja Rom tadi, maksudnya tentera salib, cuba mengeluarkannya daripada agamanya. Tapi dia tetap enggan. Maka datang salah seorang penasihat kepada Raja Rom tadi. Dia kata, wahai Raja, kita tadi ingin mengeluarkannya daripada agamanya. Dan aku ada satu cadangan. Dia kata, apakah cadangan tersebut? Dia kata, tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya bangsa Arab ni dia amat suka kepada perempuan-perempuan yang cantik. Jadi dia kata di dalam bangsa Rom ni, anak perempuanku antara yang paling cantik sekali. Jadi engkau hantarkanlah pemuda ni kepadaku, aku akan dudukkan dia dengan anak perempuanku, agar anak perempuanku tadi memfitnahnya dan mengajaknya kepada agama Nasrani. Jadi diletakkan lelaki dengan perempuan itu dalam satu bilik selama 40 hari. Jadi apabila setiap kali anak perempuannya masuk, kan dia mendapati lelaki tersebut berpuasa pada setiap hari siang dan bangun pada waktu malam. Dan apabila selesai 40 hari, maka bapaknya kata kepada anak perempuannya, berjaya tak kamu tadi? Dia kata, berjayakah kamu tadi memfitnahnya, mengeluarkannya daripada agamanya? Jadi dia kata, anak perempuan tadi kata, wahai bapaku, aku rasa orang ni dia amat sedih sebab dia tadi melihat 2 adik-beradiknya mati di negara kita. Boleh dia dengan sebab itulah dia tadi enggan untuk meninggalkan agamanya. Jadi anak perempuan tadi kata, bagilah aku tempoh masa yang lebih dan pindahkan aku dengan lelaki ni ke negara yang lain. Moga-moga di negara lain hati dia akan menjadi lembut dan dia akan meninggalkan agamanya. Jadi mereka pun mengeluarkannya. Lalu dia tadi pergi kepada satu kampung yang lain. Tetapi lelaki tadi kekal berpuasa pada siang dan bangun pada malamnya. Sehinggalah sampai kepada tempoh masa kedua tadi ingin tamat, maka perempuan tadi berkata, wahai lelaki, dia kata, sesungguhnya aku melihat kamu mengagungkan satu Tuhan yang amat agung, dia kata. Dan sesungguhnya aku ingin masuk ke dalam agama yang kamu anuti ini.
dan aku akan meninggalkan agama ibu bapa. Maksud perempuan ni dia pun heran. Dia kata aku memfitnah dia dah 40 hari campur lagi dengan berapa puluh hari ni. Tapi dia tetap tidak mempedulikan aku dan dia menyembah Tuhannya bersungguh-sungguh, dia kata. Kemudian apabila perempuan tidak dah memeluk agama Islam di tangan lelaki tersebut, maka lelaki itu tanya kepada perempuan, wahai perempuan, macam manakah kita nak lari ni? Maka perempuan tadi kata, dia kata tak apa, aku akan membawa tunggangan dan kita akan keluar pada waktu malam, pada siang kita akan menyorok, dia kata. Jadi tak kala mereka tadi keluar pada waktu malam, berjalan kan menyelamatkan diri, tiba-tiba mereka mendengar suara kuda datang. Orang menunggang dengan kuda datang berdekatan dengan mereka. Tiba-tiba dia melihat yang menunggang kuda tersebut ialah dua orang saudara ni yang mati syahid tadi, yang mati dalam minyak tadi, dan bersama-sama dengan dua saudara tadi malaikat-malaikat yang ramai. Kemudian adik ini memberi salam kepada kedua orang abangnya dan bertanya tentang bagaimanakah keadaan kamu berdua. Maka abang dia berkata, tidaklah kamu lihat ataupun tidaklah kesakitan tadi, melainkan apa yang kamu lihat sekejap tu saja. Maksudnya kamu nampak kami tadi jatuh ke dalam minyak, sentuh saja minyak tadi, kata, serta-merta kami dibawa ke dalam syurga Firdaus. Dan sekarang Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kami kepada kamu untuk kami tadi menjadi saksi, untuk kami tadi menikahkan kamu dengan perempuan ini. Lalu dia menikahkan, abang-abangnya menikahkan dia dengan perempuan tersebut. Lalu dia tadi kembali dan lelaki itu kembali semula kepada bumi Syam, maksud negara Islam tadi, dan dia pun menetap di situ. Jadi itulah satu kisah yang dibawa oleh penulis tentang seseorang yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala lebih utama daripada segala perkara yang lain. Dan itu memerlukan kepada orang yang menasihati, mengingatkan. Dan perkara kedua yang Nabi SAW jawab ialah wali kitabihi. Maksudnya mesti ada orang yang menasihatkan kita terhadap Al-Quran tadi. Maksudnya apakah nasihat yang kita perlukan daripada sudut Al-Quran tadi? Maksudnya diadakan dalam syarah tadi ialah beriman dengan Al-Quran itu sendiri, mengamalkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Dan diadakan dalam syarah ni haram seseorang melunjukkan kakinya kepada Al-Quran sekiranya Quran tadi tidak diangkat ke tempat yang tinggi. Dan disunatkan diletakkan Quran di atas tempat rehal yang tinggi tadi. Dan disunatkan seseorang tadi berdiri apabila Quran tadi masuk. Maksud kita tengah duduk dalam satu bilik, sekiranya Quran tadi dibawa masuk, maka kita disunatkan berdiri. Dan kita juga disunatkan mencium Al-Quran dan mewangikan Al-Quran. Dan diriwayatkan sesungguhnya ada satu orang hamba Allah, dia melihat satu kertas Al-Quran di tanah. Lalu dia mengambilnya, lalu dilihat tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim dan beberapa ayat Al-Quran. Lalu dia menciumnya dan dia mewangikan kertas tersebut. Maka dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya, sebagaimana kamu tadi mewangikan namaku di dunia, aku akan mewangikan nama kamu di dunia dan di akhirat. Dan nasihat yang seterusnya ialah wali rasulihi. Hendaklah kita tadi mempunyai orang yang menasihatkan kita agar kita tadi beriktikad, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mentaati arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting sekali, wa takhalluqu bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'addub bi adabihi, dan beradab dengan adab Nabi Muhammad, wa mahabbati ali baitihi wa ashabi, dan kita mencintai ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda. Dan yang terakhir sekali Nabi kata, hendaklah kamu tadi menasihatkan untuk a'immatul muslimin, kepada pemerintah-pemerintah orang Islam. Maksudnya dalam syarah ni, hendaklah kita menolong mereka untuk menegakkan kebenaran dan memberitahu kepada mereka sekiranya mereka tadi lalai, dan mendoakan agar Allah Ta'ala menjadikan mereka manusia yang soleh, membayar zakat kepada mereka, menunaikan mentaati arahan mereka pada perkara yang tidak berkaitan dengan kemaksiatan. Dan terakhir sekali, wa'ammatihim. Dalam kita tadi mempunyai orang yang menasihatkan diri kita untuk keseluruhan orang Islam yang lain. Maksudnya dimaksudkan menasihati daripada sudut orang Islam tadi ialah kita mengajak mereka kepada perkara yang bermanfaat kepada dunia mereka dan kepada akhirat mereka. Dan yang paling penting sekali, kita tidak
mengaibkan mereka, membuka keaiban mereka, dan kita tidak mengumpat mereka, dan kita mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tadi tidak tahu daripada agama mereka, mengajak mereka dengan perkara ma'ruf dan melarang mereka daripada mungkar, dan mencintai kepada mereka apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, dan kita tak suka apa yang kita tak suka kepada diri kita juga. Dan dalam syarah ni nyatakan bahawa hendaklah nasihat tadi dibuat dengan lemah lembut. Ini salah satu adab yang penting. Maksudnya, tujuan kita menasihati manusia ialah untuk mengajak mereka kepada Allah. Untuk mendekatkan mereka kepada Allah, maka dia mesti dibuat dengan lemah lembut. Jangan sampai seseorang tadi terasa di hatinya. Kerana dia tadi lebih mudah untuk diterima. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, siapa yang menasihati saudaranya secara berseorangan, maksudnya tidak di hadapan di khalayak ramai, maka dia sungguh telah menghiasi, telah menasihati orang tersebut dan menghiasinya. Siapa yang menasihatinya secara terang-terangan, maka sesungguhnya dia tadi telah memalukan orang tersebut. Dan antara adab menasihat juga, hendaklah seseorang yang menasihati melihat dirinya lebih rendah kedudukan daripada orang yang dia nasihati tadi. Maksud jangan sekali-kali kita berasa kita tadi lebih baik daripada orang yang kita nasihat. Kerana kita hanya melihat zahirnya yang silap. Tetapi dirinya di sisi Allah sekarang akan datang, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang lebih mengetahui. Jadi sebagai penutupnya, dalam syarah ini dinyatakan beberapa kisah salafus salih, mereka yang amat mementingkan nasihat ni, sehingga kan mereka tadi memudaratkan dunia mereka sendiri. Maksudnya mereka lebih mengutamakan menasihati sahabat-sahabatnya daripada mereka tadi mendapat keuntungan daripada keuntungan dunia. Jadi sebagai contohnya diriwayatkan daripada Imam Muhammad Ibn Munkadir. Dia tadi menjual kain. Jadi kain tadi sebahagiannya dengan harga 5 dirham, dan sebahagian kain dia dengan harga 10 dirham. Tiba-tiba semasa Syekh tadi Muhammad bin Munkadir tadi keluar, maka pembantunya ataupun pekerja dia tadi menjual kain yang berharga 5 dirham dengan 10 dirham. Jadi apabila Muhammad ibn Munkadir mengetahui perkara tersebut, maka dia pergi cari orang yang beli tadi. Sebab dia tahu orang yang beli tadi telah tersalah bayar. Sepatutnya bayar 5 dirham, tetapi dia telah terbayar 10 dirham. Dia cari sampailah dia jumpa orang tersebut. Kemudian dia kata, wahai sahabat, wahai saudara, dia kata sesungguhnya pekerjaku telah tersalah dan menjual kepada kamu kain yang berharga 5 dengan 10 dirham. Kemudian orang yang beli tadi kata, wahai tuan kedai, dia kata, tak apa, aku dah redha dah. Dia kata, wahai, maksudnya bila dia kata dah redha tu maknanya dah selesai. Maksudnya dia boleh ambil 5 yang tersalah bayar tadi. Tapi Muhammad bin Munkadir berkata, sekalipun kamu redha, tetapi aku tidak redha, melainkan apa yang kami redai bagi diri kami sendiri. Jadi kamu pilihlah 3. Sama ada kamu, maksudnya kamu ambil semula, maksudnya kami kembalikan 5 dirham tadi, ataupun sama ada kamu kembalikan semula kain kami dan kamu ambil semua duit kamu 10 dirham. Jadi orang tadi kata, tak apa, bagilah aku 5 dirham, jadi aku nak ambil kain ni, dia kata. Jadi Muhammad bin Munkadir pun bagi semula 5 dirham kepada orang tersebut. Maka orang yang beli tadi tu, dia lah Arabi, maksudnya orang pendalaman, orang yang bukan tinggal di bandar. Dan apabila Muhammad bin Munkadir dah bagi balik 5 dirham dan orang Arabi tadi dah, maksudnya Muhammad bin Munkadir dah pergi, maka orang Arabi tadi tanya, siapakah nama orang ni? Siapakah nama orang yang bayar semula kepada ku 5 dirham ni? Mereka berkata, inilah yang dipanggil sebagai Syekh Muhammad ibn Munkadir. Maka orang daripada pendalaman dia kata, la ilaha illallah, hadha alladhi nastaqi bihi fil bawadi idha qahadna. Dia kata, orang inilah yang kami di kampung kami tadi bertawassul dengan nama orang ini sekiranya kami tadi ditimpa kemarau. Hari itulah keagungan kan umat tabi'in kan, anak murid kepada sahabat-sahabat di zaman dahulu, salah seorangnya adalah Muhammad ibn Munkadir. Jadi begitulah mereka tadi amat menasihati, menasihati diri mereka dan menasihati pembeli yang membeli barang-barang daripada mereka. Jadi sebagai penutupnya, penulis berkata hadis ni
Walaupun ayatnya amat pendek kan, tapi dia tadi mempunyai faedah yang amat banyak. Maka semua hukum-hukum dalam agama Islam termasuk di bawahnya. Termasuk di bawah kalimat nasihat, kan, kalimat kitab Allah. Dan di tadi hadis ni merangkumi segala perkara yang berkaitan dengan agama Islam daripada sudut asasnya, cabang, amalan dan i'tiqad. Jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga Allah mengurniakan kepada kita orang yang menasihati diri kita, terutama sekali yang menasihati kita kepada masalah ketuhanan, menasihati kita kepada masalah ilmu pengetahuan, menasihati kita kepada masalah berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW, kan, menasihati kita untuk mentaati pemerintah, dan yang akhir sekali menasihati kita untuk berbuat baik kepada semua umat Islam. Jadi itulah penasihat sebenar yang perlu kita ada. Wallahu ta'ala alam. Dan segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, segala silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang mendengar. Moga Allah pelihara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.